Hari ini kita sambung irama beruntut. Mana dia bunyi? Masih lagi bab kiam Ustaz. Kalau tak boleh berdiri kita di apa agak-agaknya ni Ustaz. Iya. Kita berbaring. Okey. 25. Muka surat 25. Kita baca kitab kan? Ya Ustaz. Oh, sampai mana tu? Baru batu 9 Ustaz, batu 9. Dia langat ni satu hari ni tak tahan di jam ni. Okey, kita sambung baca kitab. Apa tadi? Set 25 Ustaz. Lah. 25 Ustaz. Kiranya ia lemah juga daripada duduk. Itu Ya betul. Boleh berdiri. Betul Ustaz. tak boleh duduk. Ni kira orang kata dah uzur lah. Dah uzur sangat sampai dia tak boleh duduk. Ada ramai yang macam ni. Tapi saya terharu juga tengok orang yang macam ni pun ramai yang masih semayang. Tu. Sebenarnya rupanya semayang ni bukan dekat jasad. Kita belajar lah tengok kan orang sakit semayang ni rupanya kat hati. Maknanya kalau ada hati, ada kehendak untuk solat. Macam mana pun dia akan solat. Macam orang kata lah, kita dengan masjid ni bukan tengok berapa jauh rumah kita dengan masjid. Tapi kita dengan masjid ni nak tengok berapa jauh hati kita dengan masjid. Dia di hati. Ada orang rumah dia jauh juga, dalam 5 minit naik motor, dia belum sampai masjid. Ada orang rumah dia sebelah masjid, tapi dia tak pernah terasa nak pergi masjid. Jadi rasa nak pergi masjid tu ialah pada hati dia. Bukan pada kedudukan dia rumah dia dengan masjid. Ada juga orang rumah sepadan dia dengan surau sepadan yang sama. Dia sepadan rumah dia sepadan surau, dia orang kongsi sepadan yang sama. Tapi tak pernah pergi surau. Kata lagi menganjatkan yang pernah saya dengar, adik-beradik dia pergi pisah surau, rompak bawah surau. Dia lihat. Rumah sepadan surau, dia boleh pisah surau untuk ambil bawah surau. Curi. Ni saya boleh dengar cerita semua ni. Ini semua cerita yang menakutkan. Benarlah hati tu, dia peranan hati kita. Kalau orang tak berapa biasa semayang, orang waktu sihat pun semayang lebih kurang. Kalau sakit lagi lah tak semayang. Saya dah tengok posting-posting di WhatsApp kan, macam mana doktor-doktor cakap Dia kata orang COVID ni, kadang-kadang tak semua lah dia kata. Kebanyakannya dia lihat tak semayang. Dia doktor dia tahu lah. Ada juga nurse cerita. Kadang-kadang dah stage 3, stage 4 pun tak semayang. Selalunya kalau macam ni, yang menyedihkan, selalunya waktu sihat dia tak semayang. Atau dia semayang lebih kurang. Ini kan pula dah sakit. Lagi tak semayang. Jadi, sebab tu kita kena belajar kaedah-kaedah ni dah. Kita yang berdiri, duduk. Yang duduk, baring. Moga bila sihat ni kita semayang betul-betul. Nanti bila kita tak boleh larat, kita dah terbaring ke, macam mana keadaan masing-masing kan, kita masih lagi boleh menunaikan solat. Tu ada doa yang diajar dalam Quran kan. Rabbi ja'alni muqimas solati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal doa. Ini yang ulama banyak ajar doa ni lah. Bacakan banyak-banyak. Rabbi ja'alni, wahai Tuhanku, muqimas solati,
Jadi kalau aku di kalangan orang-orang yang mendirikan solat, Rabbi Ali mukim solati, wa min zurriyati, dan juga zuriatku. Atau kita kata, kalau kita terjemah bahasa Melayu yang lebih mudah faham, jadikan aku dan zuriatku menunaikan solat. Ini dekat surah mana ni ayat ni? Surah mana ayat ni? Takkan tak biasa baca. Surah Ibrahim. Ibrahim, ayat berapa? 40. Ayat 40. Surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kenapa? Mungkin masa sihat kita boleh solat. Alhamdulillah. Kalau kita doa dengan Allah, jadikan aku dan zuriat aku ni menjaga solat, maknanya masa sakit pun nanti Allah akan izinkan kita solat. Rabbana wahai Tuhan, wa taqabbal du'a, dan Engkau sangatlah memakbulkan doa-doa. Engkau sangat menerima doa-doa hamba-hambamu. Jadi jangan tinggal doa ni masa kita lepas sembahyang. Jangan tinggal doa ni. Okey. Sekiranya ia lemah juga daripada duduk. Tak boleh duduk. Hendaklah ia sembahyang berbaring. Dan jika lemah daripada berbaring, hendaklah terlentang. Dalam ni berbaring ni maksudnya baring dalam keadaan miring. Hendaklah dia terlentang dan ditinggikan kepala daripada badan dengan diletak bantal supaya ada menghadap kiblat. Okey, tengok slide ni. Ni. Inilah gambar yang saya ambil daripada internet lah. Nampak tak gambar ni? Nampak slide ni? Jadi kiblat dia arah mana? Tak nampak slide? Ustaz Ansyir. Ustaz, Share boleh. Ustaz, sorry nak tanya. Tengah hari pagi sembilan suku ni kita belajar balik semua ni Ustaz. Bila? Yang sembilan suku ni, untuk sesi 1 ni Ustaz akan ajar balik tak solat duduk semua ni? Yang bila? Pukul 9 ni? Oh, 9 ni baru mula. Baru mula maknanya definisi solat. 3 jam tu definisi solat lah Ustaz plan nak habiskan. Definisi je. 3 jam ni kita definisi je. Ustaz ada Nanti kalau nanti kalau ada sambung lain, buatlah. Okey. Tengok gambar ni. Nampak gambar kan? Okey, kita nampak cara dia berbaring tu. Yang dikatakan berbaring di atas lambung kanan lebih afdal daripada lambung kiri. Lambung ni maksud apa? Dada ke? Perut. Ni rusuk ni. busuk, Ni. tiap ke, Rusuk. Jadi kita baring ni, jadikan belah kanan badan kita ni di lantai. Itu nama dia baring atas lambung kanan. Dan depan dada kita ni adalah arah kiblat. Jadi kalau dia baring macam ni, ni kepala dia, ini bahu kanan dia. Dia baring itu, ini bahu kanan dia. Jadi kiblat sini, depan ni. Bukan kiblat dia kat sini, arah sini. Tapi arah depan dia. Jadi bila keadaan begini, dia kata,
Dan cara sembahyangnya pakai isyarat saja dengan kepala. Pakai isyarat saja dengan kepala pada rukuk dan sujud. Jadi yang dia perlu berubah, yang dia perlu bergerak ialah pada rukuk dan sujud. Kalau selain berrukuk dan sujud, macam mana gerak dia? Diam je. Macam ni lah. Maknanya kalau berdiri begini. Iktidal pun begini. Duduk antara dua sujud pun begini. Duduk tahiyat pun begini. Okey. Kita nak kena faham. Kita nak tambah slide lagi satu ni. Okey. Dia kata isyarat. Ini kita kata tadi solat berbaring. Baring tak kira lah. Baring miring ke, baring terlentang ke, tak kira lah. Jadi kita tengok sini. Dia perbuatan solat ni dia ada berdiri. Dia ada berdiri. Dan dia juga ada rukuk. Ni. Dia ada rukuk. Okey. Lepas tu, dia ada iktidal. Lepas tu dia ada sujud. Lepas tu dia ada satu perbuatan lagi. Ini kita kata perbuatan Duduk. Duduk ni mungkin antara dua sujud. Dan mungkin juga duduk. Ayat akhir. Ya, tak kira dari apa lah. Dari awal ke, dari akhir ke. Allah. Apa pasal F? A semua jadi F ni. Okey, ini. Jadi dia kata apa? Tu dia kata syarat tu. Sembahyang ni pakai isyarat saja kepala pada rukuk dan sujud. Jadi hanya dua ni je ni. Dua. Satu ni. Satu ni. Lagi satu mana? Lagi satu ni. Ada dua ni lah. Ini satu. Ini satu. Ini yang dalam kitab tulis. Ini pakai isyarat kepala. Ini pakai isyarat kepala. Ustaz, kalau kaki tu tak lurus, tak apa kan? Tak apa. Ada orang kena stroke kaki tak lurus, bengkok. Ada orang tak kena stroke, kaki bengkok. Saya tengok orang tua-tua kaki bengkok. 10 tahun kaki bengkok ada katil. Saya tengok ni. Jadi ini pakai isyarat kepala. Dengan kaedah dia gini lah. Kaedah dia gini. Dia dua lah. Ni. Jadi kalau kepala dia situ, ni kepala dia gini. Mana dia tunduk sikit. Yang ni. Ini nama apa? Rukuk.
Ini nama rukuk. Okay. Dan dia perlu tunduk lebih lagi. Mana ini? Dia tunduk sikit lagi. Ini dia atas lagi kot sikit tunduk. Dia tunduk lagi. Jadi yang tunduk lebih sikit ni, Sujud. ini nama apa? Nama sujud. Sujud. Ini cakap dengan mak-mak kita, pakcik-pakcik kita, yang mereka dah tak boleh solat duduk. Cakap dengan mereka, cakap apa? Inilah kaedah yang dia belajar. Dia ajar beginilah. Dekat sini kita kena tunjuk, kita kena ambil perhatian. Dekat sini kita kena tulis sini. Perbezaan kadar tunduk. Ini kena tengok ni. Ada beza di kadar tunduk ni. Nampak ni? Jadi sujud ni buat nota terus. Tunduk lebih tunduk lebih rendah Dari rukuk. dari rukuk. Kalau tunduk dia sama je, itu tak sah. Jadi ni kena ambil perhatian ni. Jadi dia tujuan dia ni untuk perbezaan kadar tunduk. Ni semuanya kena ambil perhatian. Kalau kita tidak mempelajari, kita kena tahu kita dah buat satu salah yang besar lah. Jadi disunduk ni, kepala ni. Ni kepala ni. Ni gambar kepala. Ni kan gambar orang rukuk. Ni gambar kepala. Okey. Jadi yang tiga ni, macam mana nak buat? Satu. Ni dua. Ni tiga. Tiga-tiga ni. Ini istilah dilaksanakan dalam keadaan berbaring. Katanya apa ni? Tolong katakan. Kalau terentang Ustaz pun sama ke konsep macam ni ke? Tentang tahu juga. Ini berbaring ke? Berbaring ni kita tulis kat sini. Mengiring atau terentang. Terentang tak? Terentang? Dah ada kat atas. Dah ada kat atas. Kaki dia Ustaz. Kaki kat mana? Kaki nanti kan saya cakap. Kaki dia ada kiblat. Sekarang ni kita miring tu. Miring. Jadi isyarat ni dipakai tak kira. Janji dia baring. Bila dia boleh menggunakan kepala. Jadi kita tunjuk sini. Sini. Kita kata sini. Isyarat guna kepala jika mampu. Ada yang tak mampu lah. Orang sakit ni kesian ni kadang-kadang kan. Kita tak sakit, kita tak cakap, boleh cakap lah. Isyarat guna kepala jika mampu. Jadi ini
Dia kekal lah. Dia kekal macam ni. Dia macam ni lah. Atau melentang lah. Tak kisahlah. Ni. Hmm. Pakai kepala. Pakai isyarat saja dengan kepala pada rukuk dan sujud. Dan syarat dia, jadikan isyarat kepada rukuk kurang daripada isyarat sujud. Kurang apa? Tunduknya kurang. Tunduknya kurang. Nampak tak gambar ni ada perbezaannya? Nampak. Kalau ni, kalau dia berdiri ni, dia kata berdiri ni. Okey, kepala dia macam mana? Ini kepala. Ini adalah kedudukan. Ini kepala. Kepala Okey. Jadi daripada kepala ni, dia pergi ke sini. Okey. Lepas tu, dia pergi ke sini. Ada arahnya? Ustaz, maknanya Minta ulang balik daripada yang arrow ke bawah tu yang dia berbaring tu Ustaz tegak terangkan apa tu yang dia tegak berdiri. Time tu tak apa-apa faham sampai ke bawah tu Ustaz. Tak faham yang mana? Tak faham daripada dia baring yang gambar rajah yang di bawah tu. Ustaz buat arrow lepas tu dia berdiri. Lepas tu kepala tu maksudnya macam mana tu kedudukan Kepala kepala? tegak lah. Macam orang baring, kepala tegak je biasa. Yang berdiri tu kepala ke Ustaz? Itu badan yang tu badan. berdiri ni perbuatan solat. Okey. Tapi digantikan dengan baring. Baring. Tu kepalanya. Okey. Kepala dia tegak gitulah. Maknanya perbuatan solat berdiri ni diganti dengan baring. Baring, okey. Jadi kepala dia tegak je biasa. Macam orang baring. Macam gambar ni. Ini kepala dia gitulah. Faham? Faham Ustaz. Kepala dia sandar dekat ni. Bukan kepala tegak gitu. Okey. Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Jadi, bila dia rukuk, dia tunduk sikit. Ini sekarang kalau saya baring. Saya baring gitu. Kepala dia sini. Ini sendiri. Bila saya nak rukuk, tunduk sikit. Lepas tu nak tidal, saya kembali balik kepala saya sini. Tegak balik. Tegak balik. Bila saya nak sujud, tadi saya rukuk sini. Itidal sini. Bila nak rukuk, saya turun lagi. Itu kedudukan kepala tu. Kita cakap ni adalah kedudukan kepala. Ini adalah perbuatan berdiri dan diganti dengan berbaring. Berbaring, okey. Ini rukuk diganti dengan berbaring. Ini semua ni perbuatan dalam solat, tetapi sebab dia tak mampu dan duduk pun tak mampu, dia diganti dengan berbaring. Jadi dalam berbaring ni, badan dia kekal berbaring. Tapi yang membedakan hanyalah pergerakan kepala. Kepala. Kalau kau boleh faham okey. Okey, terima kasih Ustaz. Kita sekarang ni mungkin kita muda lagi kan, kita tak adalah buat macam ni kan. Tapi satu hari nanti tak tahu. Semua orang tak tahu ujung-ujung usia macam mana. Ada orang 40 tahun umur dah begini dah.
Kalau kita sendiri tak sedia dengan ilmu, nanti bila sampai masa nanti, kita tanya orang. Dan malangnya orang yang ditanya, dia pun tak tahu. Atau dia ajar benda salah. Dia ajar benda salah. Tanya anak kita tak belajar. Mak buat macam ni je, tak apa, mak baring ni diam ni. Tengok. Okey. Tanya Ikhwan? Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, Ah, yang tangan tu dia kena maintain kanan atau kiri ke ataupun dia boleh turunkan lepas takbir tu? turunkan. Ah, Ikut dia lah. Tangan ni sunat je. ah, Macam mana sunat dia berdiri untuk angkat tangan, sunat juga dia angkat tangan masa baring. Main kalau dia nak maintain sampai habis boleh je, tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Okay. Sebab angkat tangan ni sunat. Sama ada sembahyang berdiri ke, sembahyang baring ke, hukum pada angkat tangan masih sunat. Jadi kalau lah dia tak mampu angkat tangan, orang stroke, boleh angkat tangan sebelah. Kalau nak angkat tangan lah. Kalau tak nak angkat tangan, tak daya. Atau daya, tapi memang tak nak angkat tangan, pun sah sembahyang. Sebab angkat tangan ni, apa saja keadaan, hukum sunat. Okey, dia nak? Kalau macam kita kat hospital, pertama saya nak tanya pasal aurat kita masa solat ni lah. Kita nak minta nurse pakaikan kita lekung ke apa kan. Ada ruksah apa-apa ke. Yang kedua, kalau kita nak menghadap kiblat, dari kita nak menghadap kiblat sedangkan katil hospital tu tak menghadap kiblat. Kalau tak ada kiblat, kalau tak boleh kata lekung, kalau tak boleh ada kiblat, kalau tak ambil wuduk, tak boleh semua, ada benda syarat sah yang kita langgar, balik kena qadha. Balik kena qadha sembahyang. Jadi sembahyang itu dikira menghormati akal waktu. Ini solat tak solat Ustaz ni? Solat kena solat. Lepas syarat wajib, kena solat. Lepas tu kena pandai beza yang kita belajar tauhid lah. Apa syarat wajib, apa syarat sah. Lepas syarat wajib ni, 6 ni lepas saja, kena solat. Islam, berakal, baligh, tidak buta dan peka sebelum mumayyiz, sampai seragam Islam, suci daripada haid dan nifas. Ini 6 syarat yang ada, kena solat. Katakanlah kita masuk waktu 1.20, orang asam 4.20. Kita tengok 1.20 tak ada orang datang. Nak tolong kita lah, ambil wuduk ke apa, nak agak nurse pun sibuk. Anak dah sampai. Pukul 3 tengok anak dah sampai. Kita tak tahu dia datang tidak buat apa ni. Mungkin dia datang, dia datang, tak tahu. Kita bimbang tak datang. Jadi rasa-rasa masuk waktu sembahyang tu. Sembahyang macam mana? Sembahyang lah macam mana boleh sembahyang. Okey. Katakanlah pukul 3 ada orang datang tolong. Atau ada jiran dekat hospital tu yang sama-sama sakit ni. Dia tanya, akan dah sembahyang? Belum. Okey, akan nak tolong apa? Tolong hadapkan saya pada arah kiblat. Nak macam mana nak ngiring? Katakanlah kiblat kita tidur sini, kiblat kita belah kanan, kita boleh ngiring. Ngiring. Waktu tu kita sembahyang, kita ulang balik sembahyang sebab masih ada waktu. Dan kita dah ada wuduk, kita boleh ada kiblat, kita tutup aurat. Sembahyang itu ikut syarat sah, tidak perlu diqadha. Kalau sampai 4.20 tak ada orang datang, tak ada orang tolong, kita dikatakan solat meraihkan waktu. Nanti bila-bila katakanlah nak kita datang lepas maghrib, kita qadha solat asar. Dalam keadaan wuduk ada kiblat ada. Di hospital ni kebanyakannya dia tidak tanya pun sampai nak sembahyang. Betul tak? Ustaz kerajaan tak tanya. Ustaz kerajaan tak tanya. Kalau pergi sekolah Islamik sikit, ada tanya.
Kadang-kadang dia tanya lah, kadang-kadang tak tanya juga. Dia anggap kita tahulah. Dulu ada ustaz cerita, makcik ni tanya dengan doktor. Tangan dia bersimen. Doktor pakar datang melawat. Ni susah swasta ni. Doktor, macam mana dia nak semayang ni? Doktor tu cakap apa? Pihak, minta maaf lah makcik, pihak masjid tidak menyediakan ustaz. Pihak hospital tidak menyediakan ustaz. Dia kata gitu. Patutnya, dia sendiri boleh jawab. Betul tak? Takut tak belajar Ustaz. Itulah dia. Itu yang jadi geram tu. Engkau pakar bidang tulang. Semua tulang kau kenal. Tulang kucing, tulang anjing, tulang orang, patah liuk, terliuk, patah tebu, patah mangga, semua kau tahu. Bagus. Itu sangat bagus. Tapi orang tanya, ni patah ni macam mana makcik nak semayang ni? Makcik ni anggota wuduk. Dia jawab pihak hospital tidak menyediakan ustaz. Baik saya cakap dengan aku. Kau cakap dengan aku cakap. So, what you doing? What you doing as a Muslim? Apa yang kau nak buat ni? Apa yang kau nak belajar ni? Kau tak tahu ke? Sedih. Amat menyedihkan. Saya selalu cakap benda ni, saya dibaran ni. Saya geram. Atau kita sendiri tak tahu. Patah tangan bersimen. Tak tahu apa nak buat. Lebih kurang lah. Itu yang tadi doktor tu kurang-kurangnya dia ada sijil akademik yang bagus tau. Dia doktor pakar. Kita ni dah lah tak tahu ni apa nak buat. Sijil akademik tak ada. Siapa lagi duduk? Kita lagi duduk. Dia memang doktor. Doktor kurang-kurangnya dia pakar dalam bidang dia. Kita siapa? Dia jadi pekerja biasa je. Siapa lagi duduk? Dia memang doktor. Kita lagi duduk. Kita lagi duduk kat gaya mana? Agama pun tak tahu. Nampak waktu tu terasa diri amat terhina. Waktu tu aku lagi slam. Hujan Ustaz, hujan. Hujan tak? Ulang. Tu nasib baik berhenti awal. Ni. Jangan jadi macam ni lah. Jangan jadi macam ni. Sedih tau. Menyedihkan. Sangat menyedihkan. Okey. Lagi. Zainal tanya. Okey. Saya nak tanya Ustaz, kalau Zainal nak tanya. Ini status orang yang tak mampu untuk solat berdiri, dia boleh duduk. Tapi kadang-kadang dia macam tak mahu sebab dia kata kalau dia start duduk, nanti dia selama-lama dia tak boleh solat macam biasa untuk duduk, sujud di lantai. Tapi kalau kita tengok keadaan ada orang tertentu, dia dah tak mampu Ustaz. Jadi bila dia nak bangun daripada sujud pun, dia dah bertongkat pada betis, pada lutut, pada paha, dah 3 kali pergerakan dia. Dia macam status yang macam mana sampai membolehkan dia projek? Tak apa, kalau dia sujud kat bawah dan untuk dia bangun, saya cakap dulu kan, kalau dia terpaksa membuat 3 pergerakan sekalipun berturut-turut, hatta dia terpaling daripada kiblat sekalipun, maka tidak batal solat. Okey. Dia dimaafkan. Kenapa? Dekat luar solat dia begitu. Katakanlah dia duduk kat luar, dia luar solat, dia tak sayang, dia duduk, dia nak bangun pun dia kena buat begitu, maka tidak batal solat. Okey, sukatan dia kebiasaan di luar solat. Kebiasaan di luar solat. Faham Ustaz, terima kasih banyak lupa. Kalau dia kat luar solat, dia duduk, dia nak bangun tu, macam tu, tolak ni, pegang ni, tolak ni, pergerakan ni saya cakap 3, 5 pergerakan betul pada. Kadang-kadang macam ni, adab sini pula, tolak sini, adab sini pula kiblat ni. Kenapa? Kepayahan dia nak bangun tu, maka tidak batal solatnya sebab dia terpaksa buat juga di luar solat. Baik, faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey. Zainal? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nak tanya dalam situasi yang macam tadi yang orang uzur stroke tu, kalau dia di hospital kan, anak dia akan datang waktu asar.
Jadi waktu zuhur tu boleh tak dijamakkan ke dalam waktu asar? Dia jamak ni kalau kepayahan yang teramat sangat dalam persiapan wuduk. Kalau nak angkat tangan, aduh, tu boleh jamak. Tapi kalau Seeloknya solat menghormati waktu dulu ya Ustaz. solat je lah. Solat je macam biasa. Solat macam biasa. Solat macam biasa dulu. Sebab takut masuk waktu 1:30. Ini orang sakit. Dia kata nak tunggu anak datang pukul 4. Kalau mati pukul 3 macam mana? Ustaz, solat macam biasa dulu tu maksud Ustaz apa? Macam biasa ni maknanya macam mana lah. Pampers tak tukar lagi, sembahyang dulu. Betul. Wudu tak ambil. Wudu tak ambil pun sembahyang dulu. Macam mana yang dia boleh ketika tu? Solat menghormati waktu pula Ustaz. Boleh menghormati waktu. Ustaz, kalau asar tu zuhur tu dijamak dengan asar boleh tak? Kalau kepayahan tersangat dalam mempersiapkan dia. Gerak badan, aduh, sakit je. Aduh, tak boleh. Tu boleh jamaah. Itu pun pada pendapat yang tak kuat kan tu. Ustaz, dia waktu tu Ustaz, kita kena jamak atau kita kena qada ke zuhur tu? Setelah asar tu baru anak dia datang. Maknanya zuhur dia menghormati waktu tu kena qada ke macam mana? Dia qada lah. Oh, okey. Terima kasih. Tapi Ustaz tak payah kan? Kalau apa? Kalau dalam waktu lagi. Kalau dalam waktu lagi tak ada qada. Ulanglah sembahyang tu. Sembahyang sekali lah. Tapi kalau anak dia datang pukul 4, anak dia boleh tolong dia. Tengok jam 4:45 minit. Asar tak masuk lagi. Tak payahlah qada, sembahyang ialah zuhur. Tak kerti? Ustaz, maknanya bila kita sembahyang menghormati waktu, di sini kalau kita drive highway dia kan very long distance kan, tak ada, susah nak dapat rest area. So maknanya bila masuk waktu kat Siti sembahyang dalam kereta menghormati waktu, and then bila sampai the next destination sebelum habis waktu tu Kak Siti sembahyang lah. Yes. Yang sembahyang betulnya tu. Tapi kalau Kak Siti boleh agak the next destination untuk R&R, sana panggil apa lagi? Rest area. Rest area. Dia ada macam kita ada petrol pump sama. Kadang tak ada, kadang-kadang tak ada je. Kadang ada apa yang ada? Parking spot aja, parking spot saja. Kadang yang besar tu ada parking spot and then tempat makan semua lah. But most times kalau kita pergi bandar yang kecil, dia cuma ada parking spot untuk rehat tu je. Itu pun jarak dia memang jauh lah kiranya. Berapa jauh? Perempuan tu ada? Tak tahulah agaknya, tapi memang jauh lah. Memang jauh. Ada 200 km? Slightly less. Tapi kita tak boleh berhenti tepi jalan ke berbahaya, tak dibenarkan kan. So kita continue our journey lah. Macam mana pun kita kena berhenti dekat rest area lah. Kalau rest area tu boleh bedah sejadah kot dekat sebelah kita. Normally pernah kita semain di atas jalan lah, buka pintu kereta tu. Sekali je lah Kak Siti pernah buat di parking lot, buka pintu kereta and then letak, kadang-kadang kalau terlupa bawa sedarah, bawa paper atau apa, semayang situ je atas parking lot tu. Okey lah. Okey tu. Jadi kalau kita semayang duduk dalam kereta, sama macam kes ni kita semayang kau terbang lah. Kita pergi jalan jauh lah kau terbang. Zuhur tu kita semayang duduk lah kau terbang. Semayang tu kena qada sebab dia dipanggil menghormati waktu. Sebab kita ni sepatutnya kita boleh rukuk. Kan? Tapi sebab tempatnya terhad, kita duduk, kita rukuk cara orang duduk, maka semayang tu kena qada. Okey.
Kalau dia tak boleh pakai isyarat kepala, kata kepala pun tak boleh gerak. Tengok tau. Orang yang baring ni, yang mengiring tadi, tengok dia yang penting nak kena bedakan ke sini. Allahu Akbar, dia rukuk. Tunduk sikit je, dia rukuk. Sami Allah liman hamidah, ni tidak balik. Tadi rukuk sini, ni tidak. Sujud, Allahu Akbar. Nampak ada beza tak? Ni rukuk, ni sujud. Mesti ada beza kat situ. Kalau dia boleh gerak sikit je, katakan dia pun tak sihat, sikit je gerak, ni rukuk, ni sujud. Yang penting dia mesti ada perbezaan. Tapi kalau dia sihat, mungkin dia boleh buat dari jauh. Ni rukuk, ni sujud. Itu lagi nampak jelas. Tapi kalau sikit, ni rukuk, ni sujud. Okey. Kalau dia tak boleh pakai kepala, dia kena isyaratkan kelopak mata pada rukuk dan sujud. Okey. Saya nak tunjuk sini. Ni. Kat sini. Macam mana nak ni? Sekejap Okey. Macam mana kita nak buat? Okey, kita alih sikit lah. Isyarat mata ni maksudnya apa? Maksudnya kelopak. Ini kelopak mata. Jadi macam mana kaedah dia? Gini. Kalau berdiri, buka. Buka apa? Buka mata. Kelopak mata. Dah kena baring ni. Jadi buka mata masa bila? Satu masa berdiri. Satu lagi masa? Iktidal. Ni. Satu lagi masa bila? Duduk. Duduk. Duduk ni. Tak kira lah duduk antara dua sujud ke, duduk tayat awal ke, duduk apa benda ke. Perbezaan dia antara buka dan tutup Ustaz Beza dia. Jadi kalau rukuk, tutup. Ni tutup. Kelopak mata tutup. Ni tutup. Tutup. Tutup mata. Ni tutup. Lagi dekat sujud. Ni tutup. Okey. Apa lagi kita kata apa tadi? Jika tidak boleh juga, apanya juga? Bukan mata. Tutup mata. Bukan. Jika tidak boleh juga, tak boleh apa? Tak boleh isyarat pakai kepala. Kalau tak boleh isyarat pakai kepala, hendaklah ia sembahyang isyarat dengan kelopak matanya. Yang ni cerita ni. Maknanya ni buka ni. Allah Akbar. Berdiri. Bacalah Fatihah, iftitah ke kalau dah dapat baca. Tapi Fatihah mesti baca. Iftitah tak baca sunat. Ini yang wajib baca Fatihah. Lepas tu baca surah. Lepas tu Allah Akbar. Tutup. Itu habis Ustaz. Itu habis.
Tutup habis mata. Ha, ni rukuk. Sami Allah liman hamidah. Ni kelopak mata ni. Bukan kepala. Ini tidal. Buka mata balik. Lepas tu nak sujud. Allahu Akbar. Masa kita buat tu, kita rasakan hati ni aku sujud ni. Rasakan hati ni kita sujud. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Sujud kali kedua. Allahu Akbar. Rakaat kedua. Ini kata ni. Hendaklah ia sembahyang isyarat dengan kelopak matanya. Ketika isyarat pakai kelopak mata ni, tidak ada bedanya antara isyarat kepada rukuk dengan isyarat kepada sujud. Maknanya mata ni nak rukuk ke nak sujud ke, dia tetap tutup. Dia bukan macam ni. Rukuk macam ni, sujud macam ni. Bukan. Dia tak ada beza. Berbanding dengan kepala. Kepala tadi, ni bila kepala tegak, dia baring. Tegak ni berdiri. Bila dia tunduk sikit, dia rukuk. Tegak balik, dia tidal. Tadi rukuk macam ni. Jadi bila sujud, bawah lagi. Ni gambar yang kita tunjuk ni. Jadi pada baring ni, kita nak tengok dulu. Kalau kepala kita boleh bergerak, kita isyarat kepala. Kalau kepala tak boleh gerak, isyarat mata. Ni kena baca ni. Nanti ditakdirkan, Allah takdirkan kita sakit, muka-muka tidak lah. Dia takdirkan kita sakit, jadi kita boleh apa? Kita bolehlah kita nanti melaksanakan solat tepat seperti mana berkendakkan kepada syariat. Lepas tu kena belajar. Ustaz tanya. Ustaz, maaf lah mungkin dah Ustaz cakap tapi saya tadi dia putus. Nak tanya, masa baring tu, terlentang tu, kita kiblat kita arah kaki ke macam mana? Kalau baring miring jadi kiblat kita depan dada. Depan dada. Oh, maknanya walaupun kita baring. Baring melentang tu. Tak, melentang lain. Melentang belum sampai lagi. Oh, okey. Melentang ujung kaki. Okey. Kalau mengiring ni dada. Kalau melentang macam ni. Tengok gambar ni. Okey. Terima kasih Ustaz. Tengok gambar ni. Kalau melentang arah kiblat dia ni. Nampak tak ada tunjuk ni? Nampak. Ni mana melentang. Ini melentang ni arah kiblat dia kat sini. Jadi dia tinggikan sikit bantal ni. Dan ini isyarat dia tengok. Kalau boleh kepala, kepala. Kalau tak boleh kepala, guna mata. Guna mata boleh. Cuma ini beza dia adalah keadaan dia berbaring. Tadi dia miring. Ini dia melentang. Okey. Faham tak ni? Faham. Bukan kita nak minta sakit. Kita bukan nak minta sakit. Tapi kita nak belajar kalau sakit. Andainya. Atau kita jaga orang sakit. Hari ni kita jaga orang sakit. Tak tahu tahun depan orang jaga kita sakit. Jadi kita tak payahlah tengok, tanya orang ni. Kadang-kadang yang jaga ni pun orang gaji. Dia pun tak ada subuh. Banyak je kita. Nak hidup dengan subuh. Dia subuh tak bangun. Dia pun tak tahu hukum. Tanya dia, macam mana makcik nak sembahyang? Macam mana pun boleh makcik. Tengok. Kenapa? Silap kita. Kenapa? Waktu saya tak nak belajar. Waktu saya tengok drama. Bila sakit, tak tahu apa-apa. Saya nak tengok drama. Sakit, tak tahu apa-apa. Tanya orang gaji. Orang gaji pun lebih kurang, tak tahu. Takut orang gaji pun bagi benda salah. Orang gaji kenapa? Tak payah semayang makcik.
Allah tahu makcik sakit. Nanti makcik sihat besok boleh beli makcik qada. Tengok. Saya pernah dengar perkataan ni tau. Ada orang cakap dengan mak dia. Tak tanya mak, nanti mak sihat mak qada. Tengok. Itu ayat lazim yang digunakan, selalu digunakan tu. Mak sakit 3 bulan. Bulan kedua mak meninggal. Na'udzubillah. Mak meninggal dalam sebulan yang terakhir tu mak tak semayang. Kenapa? Anak kata nanti sihat boleh bawa qada. Anak dia sebenarnya tak tahu, tak belajar. Atau anak dia tahu, malah nak urus mak dia ni. Nanti sihat mak qada. Mak dah risaulah. Mak dia kata boleh ke? Boleh, mak dah risau lah. Allah tu mak penyayang mak. Tengok. Malangnya dia dapat anak macam ni. Kenapa? Mungkin silap dia dulu. Dulu tak ajar anak dia. Tak hantar keluar agama. Anak drama tu. Lepas tu dia pun sendiri tak kisah nak belajar. Bila sakit, jadi begini. Allah malam. Ustaz, nak tanya. Ini kes yang sakit pakai pampers ni Ustaz, nak tukar. Ustaz kata dia kita mesti dalam keadaan suci nak solat kan. Maksudnya nak menggerakkan badan pesakit ni pun susah sebab memang kata nak bergerak tu tak boleh kan. Jadi macam nak tukar pampers pun menyakitkan dia juga sebab memang dah tua kan. Macam mana tu nak buat Ustaz? Dan nak tukar pampers tu. Kalau gitu boleh taksirkan solat dia. Maknanya kita Pukul 4 kita solat dari Zuhur, nanti 4.20 suruh 900. Kita dah bersihkan dia jugalah maknanya ya. Maknanya kita taksirkan solat dia. Begitu juga kalau maghrib nanti kita buat macam tu juga. Taksirkan. Maknanya kalau masuk waktu, kalau buat keadaan susah, suruh semain dulu tak apa. Semain dulu pun tak apa. Nanti taksirkan solat dia. Supaya apa? Dia mudah nanti buat 4.4 dia semain Zuhur, dia tunggu kejap, masuk asar semain asar. Dalam keadaan pampers ni yang kita rasa dia pun tahu, dia tak kecil lagi. Okey, maksudnya bila masuk Zuhur tu kita solat jugalah. Maksudnya kita suruh solat menghormati waktu lah. Tapi nanti bila tiba nanti ke dekat asar kita minta je solat yang sebenar lah. Maksudnya di situ. Boleh itu. Tengok keadaan dia macam mana lah kan. Kadang-kadang orang sakit dia tidur, kita kejut tak bangun. Betul Ustaz. Pukul 4 pagi boleh bangun. Macam-macam keadaan lah. Maknanya orang jaga dia kena biar sana lah. Orang jaga dia kena sabar. Ini satu lagi masalah ni. Orang jaga dia kena sabar. Kadang-kadang orang jaga orang sakit ni, teruk kena marah. Siapa jaga orang sakit tahu lah. Ya Ustaz. Budak dia kejap nyanyuk, kejap elok. Anak orang lain datang. Macam mana kau semayang? Mana aku semayang? Anak aku juga beruli dengan aku. Pun jaga itu kan. Kita kena faham lah, jangan kita ambil hati. Yang orang melawat ni jangan percaya sangat. Anak aku tak boleh aku makan, kata. Padahal tinggal makan kat sebelah ni. Senyum je lah, jangan cakap apa-apa. Ustaz, mengambil Okey, cepat-cepat. Ni nak ada kelas lagi satu ni Kang. Ustaz, boleh tanya? Nak tanya antara mengiring dengan terlentang tu Kak, adakah memang perlu diusulkan mengiring dulu kalau dah tak mampu baru terlentang? Perlu usaha mengiring dulu. Okey, baik. Terima kasih. Bukan terus terlentang, kena usaha mengiring dulu. Okey. Cepat ni dia. Dalam keadaan Apa? Miring tu dada kanan ke dada kiri? Maknanya kepalanya sebelah kanan ke sebelah kiri? Afdal tu kiri kanan. Afdal kalau dia boleh pilih kanan kiri, afdal dia pilih kanan. Okey. Maknanya kalau mengiring kiri ke mengiring kanan ke, kiblat tu tetap di dada dia ke Ustaz kan? Kalau dia mengiring kanan, miring sini, ini kanan, ini bahu kanan dia miring gini, kiblat sana. Kalau dia miring kiri, kepala dia mesti belah sana, sini. Apa Ustaz, paling nanti orang ajarkan dalam dekat kubur dia, dalam zaman solahat macam tu, mengiring itu. Dada ke kiblat. Nanti paling ikut orang pergi dia nak tengok. Ustaz, kalau orang katil tu dia fix Ustaz, dia tak menghadap kiblat, dia melintang pada kiblat. Kita nak ada badan orang ke dan tak? Kaki melintang pada kiblat ni. Bukan, maksudnya katil tu dia bukan kaki dia bukan menghadap kiblat, kaki tu menghadap balik. Menghadap ke terbalik. Membelakangkan kiblat. Atau apa terbalik lah. Terbalik alih kepala dia.
Kita gedakkan badan dia, tak boleh tak dia dalam keadaan yang macam orang ada wire-wire kat badan. Boleh. Ya. Di depan di belah sana. Maknanya situasi katil ni mestilah untuk memudahkan dia ada kiblat. Oh, kalau sempit Ustaz memang kada tak boleh nak buat apa, boleh tak Ustaz? Alihkan badan dia. Kalau kata tak boleh alih, badan tak boleh alih. Pusing badan dia. Pusing badan dia. Kalau semua tak boleh tu maksudnya Kalau banyak wire. Sekali pusing je. Sekali pusing tak boleh pusing dah. Kalau kat hospital Ustaz susah nak pusing-pusing kan? Kalau kita tu, kalau dah pusing, balik dekat bawah. Okey Ustaz, terima kasih. Kalau kita memang ada undang-undang dia, kepala kat sini kan. Waktu sembahyang, kepala kat sana. Habis sembahyang, kepala sini balik. Sebab official ni dia ada cara dia. Mesin-mesin dia letak kat sini, toilet letak kat sana kan. Kadang dia tak ada mesin. Kalau dia tak boleh ada kiblat, dia balik dia gagal lah sebenarnya dia. Kalau dia tak waktu, dia tak sempat nak gagal, dia mati, dia dikirakan menunaikan solat. Ustaz, kalau dia balik qada tu dia mengiring juga menghadap kiblat lah. Kalau dia memang tak boleh nak. Dia ikut syarat lah. Syarat sembahyang. Ada kiblat, suci, najis, ada wuduk, semua lah. Tutup aurat. Kalau dia masih kena mengiring, masih boleh baring, tak boleh berdiri, baiklah, tak apa. Tapi sembahyang situ, bila cukup syarat dia, maka sah sembahyang dia, tak payah dia gagal lagi. Ustaz. Orang tak payah pusing Ustaz. Pusing kan tilam je kan Ustaz. Pandai-pandai lah. Nak bagi keren ke apa. Nak ajak anak-anak ramai-ramai ke, okey. Datang ni kejap, kita pagi ni kita nak alihkan mak. Angkat tilam, boom, dah. Kali je. Maknanya sebaiknya dia balik rumah tu, dia memang baring kita hadapkan kiblat kan, senang. Sebab supaya dia tak perlu qada lagi sembahyang. Siap-siap. Siap-siapkan sekali je. Tak apalah kata sengit, tak cantik dalam bilik, tak apalah. Kita nak sembahyang tu lah. Tak siapa nak tengok pun. Kalau orang tengok pun orang faham. Oh ni yang kiblat. Ni mak aku senang nak sembahyang. Orang tak tanya kenapa kata kau sengit ni. Tak, orang tak tanya. Orang sakit ni orang tak tanya. Orang faham keadaan. Dia bagi orang faham syariat. Okey. Dah. Kita nak screenshot slide. Okey. Dah. Tolong tanya lagi. Mana tak tanya? Ini kan kisah tunggu saya ni mana Ustaz. Dia tak termasuk ni. Okey. Jadi tak. Ni. Cepat ambil gambar. Satu. Dah. Sekejap Ustaz, ada orang live. Sekejap. Ini macam menyorok ni, dah ke belum? Okey, saya nak pass link. Ni. Dah. Ya Ustaz sekejap. Oh, dengar syak. Link yang sama ke lain? Lain. Dia close team. Link yang dah bagi sekarang ni. Gila. Dah. Ni. Dah Ustaz. Dah. Ni. Jap. Macam menyorok kan. Jap, belum lagi nyogok. Sebab dia ada orang ni tak, ada orang live meeting. So tulisan tu ternaik, dia kacau. Sebelum ni Ustaz. Sebelum tadi Ustaz, yang tadi tu. Sebelum ni. Jap. Okey, dah. Dah. Okey, saya bagi link dah, tengok. Okay, Alhamdulillah dapat. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kat punya lapangan Sembilan Suku. Kita jumpa dekat pulau lain pula. Microsoft Team nama pulau tu. Okey. Ya Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah
Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, 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 terima kasih Ustaz. alhamdulillah, 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 alhamdulillah.